Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wa hdina ila sawa'is sabil. Salam sejahtera daripada Masjid Darul Ma'mur, daripada pengerusi, setiausaha dan segala ahli jawatan kuasa pentadbir dan juga pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja serta pelajar Masjid Darul Ma'mur. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Tauhid dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin. Alhamdulillah, setakat ini kita telah sampai ke muka surat 64, ke surat 64 dan juga ke muka surat 65. Jadi kita dalam muka surat 64 itu kita sudah habiskan ataupun sebagai memperkatakan tentang sifat-sifat salbiyah dan juga sebelumnya sifat nafsiyah. Jadi kita mengetahui bahawasanya Tuhan itu ada, zatnya tetap ada, dan kita tidak mengetahui bagaimana zatnya, rupanya dan sebagainya, kerana sebagai manusia kita tidak dapat menggambarkan atau tidak mampu untuk mengetahui yang sebenarnya akan Tuhan itu. Tapi yang hakikatnya ialah ia bukanlah satu perkara yang dapat digambarkan dengan gambaran manusia. Dia adalah luar daripada manusia. Jadi Tuhan itu ada, jadi tentulah ada sifat-sifat yang mana sifat itu dinafikan terhadap Allah Ta'ala, iaitu tiada permulaan, tiada berkesudahan, tiada bersamaan, tiada bergantung pada benda lain, dan tiada berbilang-bilang. Itu semuanya, sebab itu dipanggil sifat-sifat salbiyah. Dan sifat yang pertama itu wujud, itulah nafsiyah. Jadi nafsiyah ialah itu sendiri, makna sifat yang tidak boleh dipisahkan sifat itu daripada zat Allah Ta'ala. Maknanya sifatnya dan zatnya adalah sama. Itulah yang dikatakan sifat nafsiyah. Kemudian kita sebagaimana pengarang ini membawa kita kepada sifat yang seterusnya, iaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani sebagaimana kita maklum ialah sesuatu sifat yang mana ia berlainan dengan makna zat. Maknanya dia makna lain daripada zat. Seperti sifat kuasa misalnya. Kuasa dan zat tu berlainan, kerana kuasa itu sifat dan zat itu ialah zat. Jadi makna sifat ma'ani tadi ialah mempunyai satu makna tersendiri yang mana ia bergantung kepada zat ataupun dia menampil kepada zat. Sebab itu dipanggil sifat itu sifat ma'ani atau daripada makna. Jadi jamaknya ataupun pluralnya ma'ani. Baiklah, kita sambung dalam sifat ma'ani tadi. Kemudian kata musannif pula, thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib pula bagi Allah 7 sifat dinamai akan dia sifat ma'ani. Artinya setelah mengetahui sifat nafsiyah iaitu wujud, sifat salbiyah iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, maka sifat yang berikutnya ialah sifat ma'ani. Ada 7 situ. Jadi 7 sifat ma'ani, artinya sifat-sifat ini adalah mempunyai makna-makna yang tidak bermaksud kepada makna zat, tapi makna sifat, iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam.
Jadi dalam bahasa Melayunya berkuasa, berkehendak, berilmu, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. Itu semua sifat-sifat ma'ani. Dan katanya, iaitu kata musannif, kemudian itu tertib pada sebutan jua, bukan tertib pada hakiki, kerana sekalian sifat Allah Ta'ala itu qadim, lagi azali, tiada terdahulu setengah atas setengahnya. Artinya sudah selesai daripada mengkhabarkan sifat nafsiyah dan salbiyah, maka hendak mengkhabarkan sifat ma'ani pula. Jadi tertib tentang yang mana telah para ulama menyusun, iaitu sifat itu sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani. Maknanya seolah-olah pertama bahagian nafsiyah, kedua bahagian salbiyah, dan ketiga bahagian ma'ani. Jadi susunan ini bukanlah susunan yang semestinya, kerana ataupun susunan yang memang begitu, tetapi bukan begitu. Sebenarnya susunan ini saja disusunkan kerana kalau dibandingkan dengan sifat Allah Ta'ala, semuanya sama. Artinya semuanya adalah sifat qadim, tak ada yang dahulu, tak ada yang kemudian. Maknanya tidaklah umpamanya Allah Ta'ala bersifat dulu kudrat, kemudian barulah datang sifat Allah Ta'ala tidak ada permulaan misalan. Atau Allah Ta'ala bersifat iradat, dan tidaklah Allah Ta'ala iradat tadi tidaklah kemudian daripada kudrat, atau iradat tadi bukanlah mendahului, makna sebelum itu tak ada sifat lain, iradat saja kemudian barulah ilmu. Bukan begitu. Artinya semua sifat-sifat Tuhan semuanya sama dari segi azali, dari segi azali. Artinya tak adalah yang dahulu kemudian dan terkemudian, semuanya qadim. Itulah yang maksud kata kata pengarang ini. Jadi jangan kita maknakan, kita terfikir kalau dulunya kudrat kemudian diikuti iradat, ini susunan Allah Ta'ala ada kudrat, lepas tu ada iradat. Bukan begitu. Kerana sifat ini sudah ada pada Allah Ta'ala, qadim pada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan langsung. Sifat ini sama dengan juga zatnya. Jadi harus kita faham begitu. Jangan kita fahamkan susunan itu berarti ada perbezaan antara satu sifat ke sifat yang lain dari segi qadimnya, atau dari segi sifat Allah Ta'ala itu bersifat seperti demikian. Dan adapun sebab diulangkan oleh musannif lafaz yajibu itu serta sudah terdahulu sebutnya pada perkataan famimma yajibu hingga akhirnya kerana hendak bercerai daripada sifat yang dahulu itu dengan katanya fahadhihi sittu sifatin hingga akhirnya, dan bagi kerana hendak mensarehkan bagi menolak atas Mu'tazilah yang menafi oleh mereka itu akan wajib sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau mengikut kata-kata musannif, kataan yajibu maknanya pasti atau wajib. Jadi diulang ni perkara ini bukanlah bermakna yang dahulu tidak wajib, yang sini tidak wajib, tidak terpaksa diulang. Bukan begitu. Tetapi maksudnya ialah pengulangan tadi supaya menekankan kepada kita bahawasanya sebagaimana Allah Ta'ala wajib bersifat 6 sebelum ini, artinya wujud, qidam, baqa, mukhalafah al-hawadis, qiyam ta'ala binafsi, wahdaniyah, yang 6 ni, begitulah juga wajibnya Allah Ta'ala bersifat yang terkemudian selepas itu, iaitu sifat-sifat mani. Maknanya wajibnya tadi ada ditekankan saja, bukanlah maksudnya maknanya nak menceraikan antara satu sama lain, tidak. Tapi maknanya diceraikan tadi ataupun
sebutkan 2 kali tadi supaya memberi makna yang benar-benar dipahami. Keduanya ialah supaya diketahui bahawasanya Mu'tazilah dia memang menafikan sifat-sifat seperti itu. Artinya bagi Mu'tazilah dia tidak mewajibkan Tuhan bersifat-sifat seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, iaitu sifat ma'ani. Kerana bagi Mu'tazilah Allah Ta'ala tidak bersifat itu semua. Yang ada ialah zat. Zat yang mendengar, zat yang berkata-kata, zat yang dapat melihat, kemudian zat yang berkuasa, zat yang berkehendak, zat yang berilmu, dan zat yang hidup. Itu bagi Mu'tazilah. Jadi tak ada sifat-sifat tu. Mu'tazilah menafikan adanya sifat-sifat itu. Nanti kita akan tahu kerana apa sebabnya kata Mu'tazilah. Sifat-sifat tadi kadim. Jadi zat Allah Ta'ala kadim, jadi sudah ada 2 kadim. Jadi Mu'tazilah benar-benar ingin betul-betul nak menafikan yang ada syirik bagi Allah Ta'ala tentang kadimnya. Jadi kalau ada 2 kadim, satu kadim sifat, kadim zat, ini tak menunjukkan keesaan Allah. Itu pahaman Mu'tazilah. Tapi pahaman Ahli Sunnah tidak begitu. Maknanya walaupun Allah bersifat dengan sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, maka sifat-sifat ini bukanlah berarti maknanya ada 2 kadim tadi, berarti makna sifat-sifat ini kadim dan zat ini kadim, bukanlah berarti ada 2 kadim. Bukan berarti ada kadim zat, kadim sifat. Tidak. Dua-duanya adalah sama-sama kadim. Bukanlah maknanya diasingkan kadim-kadim tadi, makna yang sebagaimana pahaman Mu'tazilah. Kerana secara logik atau secara mantiknya, zat tu lain, sifat tu lain. Kalau kita lihat misalan seorang yang bernama, katalah namanya Abdullah. Seorang yang Abdullah, itu zat Abdullah. Kemudian Abdullah tadi ada sifat-sifatnya sendiri. Sifatnya sendiri. Abdullah umpamanya tinggi orangnya. Abdullah adalah seorang laki-laki. Ini semua sifat-sifat Abdullah. Jadi zatnya dengan sifatnya memang berada pada Abdullah. Kita tak boleh katakan ada beza, ada zatnya lain, sifatnya lain. Bukan begitu. Tapi maknanya zatnya itu zat dan sifat itu sifat. Jadi 2 makna yang berlainan. Maknanya saja berlainan, tapi benda tadi melekat kepada Abdullah. Seperti itu. Makna wujudnya Abdullah, makna semua ada pada dia. Walaupun maknanya tidak boleh dipisahkan, tetapi dari segi makna ada 2 makna. Makna zat, satu makna sifat. Jadi kalau kita sudah mengakui ada sifat tu maknanya lain, zat makna lain, maknanya tak apa, tidak ada kekeliruan sehingga kita dapat mengatakan itu adalah 2 kadim yang menyebabkan syirik pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Maka kata musannif 7 sifat, yakni daripada sisi Asy'ariyah dan adapun di sisi Maturidiyah, maka sifat ma'ani itu 8 sifat. 8 sifat kerana bahawasanya mereka itu menambah oleh mereka itu atas bilangan yang lagi akan datang akan sifat takwin. Maka ia di sisi mereka itu sifat yang kadim, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, dengan dialah mengadakan dan mengadamkan, dan iaitu yang dikehendaki di sisi mereka itu daripada segala sifat af'al, kerana bahawa mereka itu berkata, mereka itu kerana bahawa mereka itu berkata mereka itu. Jadi pada mengatakan sifat ma'ani tadi 7 ni ialah pendapat Asy'ariyah ataupun pahaman-pahaman Asy'ariyah.
Berbeza dengan Al-Maturidiyah. Maturidiyah ditambah satu sifat lain, iaitu selain daripada 7 tadi ada sifat dipanggil takwin. Makna sifat yang mengadakan, yang satu yang mewujudkan kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia bertakluk kepada perbuatan-perbuatan Allah, keadaan lah, maknanya satu keadaan yang ada pada sifat-sifat tadi. Seperti keadaannya berkuasa, takwinnya berkehendak dan sebagainya. Itu sebagai satu sifat takwin yang mana ia adalah mengikut Al-Maturidiyah, mengikut Maturidiyah atau fahaman orang-orang Maturidi. Ia Allah Ta'ala ada mempunyai 8 sifat ma'ani. Dia selain daripada 7 maknanya dicampur dengan satu sifat dipanggil sifat takwin. Nanti kita akan perkara ini akan dibahaskan lagi pada kesempatan akan datang dalam kitab ini, supaya kita tahu akan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang perbezaan antara pendapat Asy'ariyah dengan pendapat Al-Maturidiyah, iaitu pendapat Imam Asy'ari dan juga pendapat Imam Maturidi. Jadi itulah perbezaannya. Maknanya dua pendapat yang berbeza dalam masalah ini, masalah sifat ma'ani. Jikalau ta'aluk sifat takwin itu dengan menjadikan dinamakan dia khalqan. Dan jikalau ta'aluk ia dengan memberi rezeki, dinamakan rizqan. Dan jikalau ta'aluk dengan menghidupkan, dinamakan ihya. Ihya. Dan seperti demikianlah engkau kias. Dan atas kaul ini maka adalah segala sifat fi'il itu qadim. Jadi apa yang dipahamkan oleh Al-Maturidiyah ialah mereka mengadakan sifat takwin, iaitu bergantung pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia bersifat takwin, maknanya sifatnya adalah qadim, sebagaimana sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Jadi seperti maksud sifat takwin ini ialah satu perbuatan. Seperti umpamanya perbuatan yang bertakluk kepada kejadian, dipanggil satu sifat namanya khalqan. Perbuatan yang bertakluk kepada pemberi rezeki dipanggil satu sifat rizqan. Satu perbuatan yang bertakluk kepada kehidupan dipanggil ihya. Jadi begitulah seterusnya. Apa saja perbuatan Allah Ta'ala, seperti mematikan, Allah Ta'ala mematikan. Jadi ada perbuatan yang bertakluk kepada mematikan, iaitu imatatan, itu Allah Ta'ala mematikan. Seperti Allah Ta'ala memberi pengajaran, umpamanya bertakluk pada ta'liman, ilmu, dan begitulah seterusnya. Maknanya pada sifat Allah Ta'ala itu ada satu sifat di mana perbuatannya mengikut sebagaimana keadaan yang dijadikan, itu takwin, mana benda yang dijadikan daripada perbuatan itu. Itu pahaman daripada Al-Maturidiyah. Dan yang rajihnya mazhab Asy'ariyah daripada ketiadaan bertambah demikian sifat ma'ani itu daripada 7, dan daripada keadaan murad daripada sifat af'al itu segala ta'aluk kudrat akan sebagai ta'aluk tanjizi, dan demikian ta'aluk itu baharu. Dan atas qaul Asy'ariyah ini maka sekalian sifat ta'aluk itu baharu. Jadi berbeza dengan sifat apa? Sifat pendapat Asy'ariyah, iaitu mengatakan terhad atau terbatas sifat-sifat ma'ani itu 7 sahaja. Dan daripada 7 ini saja ada ta'aluknya. Ya, ta'aluk makna kekuasaan sifat itu. Itu maksud ta'aluk. Kekuasaan makna sifat itu daripada segi kuasa. Misalnya Allah Ta'ala berkuasa, iaitu sifat Allah Ta'ala berkuasa.
Jadi ta'alluq sifat berkuasa, mana Allah Ta'ala membuat apa yang akan Allah Ta'ala buat. Seperti misalnya Allah Ta'ala membuat keadaan tahun 2019 umpamanya lah, kita sekarang berada 2021. Allah Ta'ala membuat tahun 2019 berbeza dengan 2020, dan tahun 2020 tadi akan berbeza dengan 2021. Itu kuasa Allah Ta'ala. Jadi kuasa Allah Ta'ala dalam ta'alluq ini adalah ta'alluqnya baharu. Kuasa Allah Ta'ala kadim. Allah Ta'ala ada sifat Allah Ta'ala, kemudian ta'alluqnya baharu. Ta'alluqnya baharu. Seperti makna Allah Ta'ala menjadikan kita. Allah Ta'ala menjadikan kita adalah daripada kudrat Allah Ta'ala. Kemudian bila kita memang dijadikan, itu ta'alluq kudrat. Kuasa Allah Ta'ala telah menjadikan kita. Kuasa Allah Ta'ala hendak menjadikan kita. Jadi itu pelaksanaannya. Maknanya kita memang terjadi. Kita memang wujud dalam dunia ini. Jadi wujudnya kita dalam dunia ini adalah mengikut ta'alluq tanjizi. Dipanggil ta'alluq pelaksanaan. Mana dilaksanakan benar-benar. Tapi sifatnya yang awal ialah kudrat. Kudrat ialah kudrat Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, ilmu, mempunyai ilmu. Jadi dengan ilmunya, dengan kehendaknya, dengan kuasanya, Allah SWT menjadikan kita. Kemudian kita 100-200 tahun dulu belum dijadikan. Tapi kemudian dijadikan kemudian, itulah ta'alluqnya dipanggil ta'alluq hadis. Hadis tadi ada tanjizi kadim, atau tanjizi hadis. Jadi di sini tanjizi hadis lah. Makna pelaksanaan yang baru. Jadi itulah saja yang untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu di minggu lain, insyaAllah di kesempatan lain, selagi makna kita belajar dalam melalui teknologi ini. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.